Hai, salam. Okey, kali ni kita lagi dalam topik respirasi, bahagian subtopik yang terakhir iaitu pertukaran gas dalam tumbuhan. Okey, kali ni kita mempelajari tentang bagaimana tumbuhan melakukan proses respirasi atau pernafasan. Okey, yang ni kamu tak perlu salin. Kebanyakan tumbuhan menjalankan proses pertukaran gas dengan persekitaran melalui daun, batang dan akar. Jadi maksudnya pertukaran gas dia tu berlaku di daun, masuk ke dalam batang dan ke dalam akar. Proses tu berlaku semua dalam satu tumbuhan tersebut. Ketiga-tiga bahan ini membekalkan ruang permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Okey, yang ni kamu boleh salin. Yang topik ni je. Tajuk, minta maaf, tajuk. Lepas tu point yang ni kamu kena salin. Okey, lepas tu yang ni kamu lukis pokok biasa je. Macam pokok macam ni kamu buat. Lepas tu kamu buat anak panah. Okey, di mana waktu siang apa yang berlaku? Pengambilan karbon dioksida dan oksigen sekali. Maksudnya pada waktu siang ni pokok dia akan ambil oksigen dan juga karbon dioksida sekali-sekali. Maksudnya dua-dua gas tu dia ambil. Kenapa perlu kedua-dua gas tu? Okey, oksigen digunakan untuk bernafas. Pokok pun bernafas menggunakan oksigen. Semua hidupan dalam dunia menggunakan oksigen untuk bernafas. Okey, lepas tu kenapa dia ambil karbon dioksida? Karbon dioksida dia ambil pada waktu siang untuk melakukan proses fotosintesis. Itu membuat makanan dia sendiri untuk pokok tu membesar. Okey, jadi selepas pengambilan karbon dioksida dan oksigen, apa yang disingkirkannya? Apa yang disingkirkan oleh pokok tu pun sama juga, iaitu oksigen dan juga karbon dioksida. Karbon dioksida ni disingkir disebabkan oleh pernafasan. Macam kita bernafas lah, menggunakan oksigen, bebas karbon dioksida. Tapi pokok dia special sikit. Dia akan ambil karbon dioksida, hanya pokok sahaja boleh lakukan proses ni. Menghasilkan oksigen, di mana proses fotosintesis menggunakan karbon dioksida untuk membuat makanan bagi pokok menghasilkan oksigen. Okey, kita tengok pada waktu malam. Pada waktu malam, pokok tidak mengambil lagi karbon dioksida. Kenapa? Sebab waktu malam tiada lagi cahaya matahari. Cahaya matahari adalah salah satu elemen yang diperlukan untuk fotosintesis. Jadi pada waktu malam pokok hanya berehat. Berehat tidak membuat makanan. Pokok hanya bernafas sahaja pada waktu malam. Di mana pokok mengambil oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Boleh clear? Waktu siang dan malam, pokok melakukan proses bernafas, respirasi. Tetap melakukan respirasi, di mana ambil oksigen, bebas karbon dioksida. Tapi pada waktu siang, pada waktu yang sama juga waktu siang, dia akan ambil karbon dioksida, bebaskan oksigen. Okey, itu untuk secara kasar pokok. Okey, macam mana proses tu berlaku? Okey, ini peresapan karbon dioksida. Okey, kamu tak perlu salin yang ni. Struktur di dalam daun menunjukkan laluan pertukaran gas. Nanti cikgu tunjuk struktur pada daun tu. Peresapan karbon dioksida melalui stoma mengikut perbezaan kepekatan karbon dioksida di dalam sel dengan di dalam ruang udara antara sel. Jadi perbezaan antara kepekatan karbon dioksida dalam sel daun tersebut dan juga di ruang udara antara sel tu menyebabkan berlakunya peresapan karbon dioksida masuk ke dalam sel tumbuhan tersebut. Okey, kita tengok. Yang ni tak boleh. Okey, ni gambar dalam buku teks kamu. Okey, cikgu tunjuk secara kasar dulu. Okey. Di mana bahagian ni pada permukaan daun atas ni, daun ni dia ada bahagian kutikel. Kutikel ni bahagian yang berlilin. Daun ni kalau kena air kan kita perasan dia tak berapa basah kan. Dia ada lapisan berlilin. Dia macam daun keladi. Kalau kita curahkan air di atas dia, kita nampak daun tidak basah. Daun keladi paling senang untuk kita nampak. Tapi setiap daun mesti ada kutikel, lapisan lilin untuk melindungi permukaan daun. Okey, lepas di bawah permukaan kutikel kita ada epidermis atas. Okey, biasanya ada dalam exam juga dia suruh kamu labelkan benda ni. Ini adalah sel apa? Ni epidermis atas. Di bawah
epidermis atas pula adanya sel. Sel ni dinamakan palisad. Sel palisad. Okey, ni sel palisad, bentuk sel palisad. Lepas tu kita ada laluan antara laluan untuk air dan juga makanan untuk dihantar ke seluruh bahagian tumbuhan, iaitu laluan untuk air dipanggil xilem yang bersambung dengan akar. Ini xilem. Phloem pula bahagian untuk menghantar makanan dalam bentuk glukosa yang bertukar menjadi kanji nanti. Yang ni hasil daripada fotosintesis, dia akan hantar melalui laluan phloem. Xilem bahagian dalam sikit, phloem bahagian luar sikit. Dia macam tu. Okey. Lepas tu kita ada sel mesofil bersepan. Okey, yang ni. Jadi kalau kamu nak lukis pun boleh lukis ala kadar lah. Sebab kadang ada soalan minta untuk kamu labelkan setiap struktur yang ada pada daun tersebut. Dan yang bahagian bawah pula kita ada epidermis bawah, sama juga dengan epidermis atas. Di antara epidermis bawah ni, antara sel epidermis bawah ni, kita ada iaitu dipanggil sel pengawal. Sel pengawal ni lah yang berbentuk macam kacang. Bentuk dia macam tu. Pengawal kenapa? Dia boleh rapat dan dia boleh renggang. Di mana dia adalah liang stoma. Liang stoma ni lah yang membenarkan gas masuk dan gas keluar. Okey, kita tengok satu persatu. Jadi bahagian ni apa yang perlu kamu buat? Kamu lukis je benda ni ala kadar, lepas tu label saja. Yang ni tak perlu salin lagi. Okey. Sebab pernah ada soalan dia minta untuk kamu labelkan benda tu. Jadi kamu kena ingatlah sel pelisat di sini, epidermis atas, epidermis bawah, sel pengawal di sini. Kena ingat. Phloem, xilem. Okey, xilem untuk laluan air, phloem untuk laluan makanan, glukosa tersebut. Okey. Kita tengok, cikgu besarkan gambar dia ke bahagian ni. Apa yang berlaku? Karbon dioksida digunakan untuk fotosintesis. Okey, ni ayat dia ni. Kepekatan karbon dioksida di dalam sel adalah lebih rendah berbanding kepekatan karbon dioksida di ruang udara antara sel. Okey. Bahagian sebelum dalam sel ni, karbon dioksida berkurangan. Okey, kenapa karbon dioksida berkurangan? Sebab karbon dioksida digunakan untuk membuat fotosintesis. Jadi kepekatan dia berkurangan berbanding kepekatan karbon dioksida di ruang antara daun tersebutlah, di antara sel tu. Okey, jadi perbezaan kepekatan karbon dioksida membolehkan karbon dioksida pada luar permukaan sel ni yang lembap meresap masuk ke dalam ruang udara sel, ke dalam sel. Jadi dari kawasan yang kepekatan tinggi pergi kepada kepekatan rendah, sebab di dalam sel kepekatan rendah. Okey, dia macam tu konsep dia. Hal ini menyebabkan karbon dioksida di dalam ruang antara sel menjadi lebih rendah berbanding kepekatan karbon dioksida di dalam udara luar stoma. Perbezaan kepekatan ini menggalakkan resapan karbon dioksida dari atmosfera udara antara sel melalui liang stoma. Jadi karbon dioksida ni bolehlah masuk sebab adanya perbezaan kepekatan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ni boleh masuk ke dalam sel dan sel ni dipindah-pindah dan melakukan fotosintesis, dan fotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigen dibebaskan balik melalui sel pengawal iaitu liang stoma. Okey. Jadi nota ni bahagian ni kamu nak salin apa? Yang ni ayat ni kamu boleh salin, ayat nombor 1, ayat nombor 2 ni kamu boleh salin. Dalam buku teks ada. Okey. Okey, ni liang stoma iaitu sel pada pengawal dia tu. Okey.
Sini maksudnya sini adalah sel pengawal. Sel pengawal. Ni adalah liang stoma, pembukaan tengah dia tu. Kenapa dia buka? Dia boleh buka dan tutup sebenarnya untuk membenarkan udara masuk dan keluar. Okey. Tengok ayat dia. Setiap stoma terdiri daripada satu liang stoma. Maksudnya satu stoma ni terdapat satu liang stoma disempadani oleh sepasang sel pengawal. Sel pengawal, sel pengawal. Sel pengawal mengandungi kloroplas, iaitu untuk menjalankan fotosintesis. Di sini pun ada kloroplas. Bila ada kloroplas, adanya klorofil. Bila ada klorofil, iaitu salah satu elemen untuk membuat fotosintesis. Jadi bahagian sel pengawal ni pun melakukan fotosintesis. Okey, liang stoma terbuka untuk menjalankan proses fotosintesis apabila terdapat cahaya. Bila terdapat waktu siang, liang stoma ni akan terbuka sebab adanya cahaya dan tertutup apabila keadaan gelap. Semasa tumbuhan kehilangan air yang banyak pada waktu atau maksudnya liang stoma ni dia boleh terbuka pada waktu siang. Pada waktu yang sama juga, waktu siang juga dia boleh tutup. Kenapa? Kalau waktu siang tu terlalu banyak, terlalu panas sangat, suhu terlalu tinggi, untuk mengelak daripada tumbuhan tu hidrasi, kekurangan air, jadi dia akan tutup liang stoma ni. Liang sel pengawal ni akan merapat. Bila dia merapat, dia mengelak daripada kehilangan air yang banyak pada waktu yang panas. Jadi pada waktu siang, dia boleh buka dan tutup juga. Tapi pada waktu malam, dia akan tutup. Okey, tertutup pada keadaan gelap. Jadi pada waktu malam memang dia akan tutup. Boleh? Ini kamu kena salin ayat ni. Okey. Okey, tengok liang stoma dan sel pengawal. Stoma terbuka, stoma tertutup. Tak perlu salin. Okey, kita tengok macam mana proses liang stoma ni boleh terbuka dan tertutup. Sebenarnya disebabkan oleh proses osmosis. Okey, proses osmosis yang mempengaruhi liang stoma. Osmosis adalah pergerakan molekul air. Jadi proses osmosis ni yang menyebabkan sel pengawal tu jadi rapat, terbuka dan tertutup disebabkan dalam sel pengawal tersebut adanya air. Bila air ni berlaku transferring daripada satu tempat ke satu tempat, dia akan menyebabkan liang stoma tu boleh terbuka dan tertutup. Tapi macam mana keadaan dia? Okey, ini ayat dia. Kamu kena salin ya. Okey, osmosis ialah proses pergerakan molekul air. Kena ingat, osmosis ni pergerakan molekul air, iaitu bergerak dari kawasan ke pekatan air yang tinggi. Okey, maksudnya kawasan tu kalau dalam sel pengawal ni banyak air, jadi kawasan ni banyak air, dia dari kawasan air yang tinggi dan larutan ke pekatan zat terlarut yang rendah. Maksudnya kalau dalam ni ada glukosa yang rendah, air yang tinggi, maksudnya air ni boleh transfer untuk keluar. Sebab air lebih banyak berbanding zat terlarut. Ke kawasan kepekatan air yang rendah, dia akan transfer pergi ke kawasan air yang rendah, kepekatan air yang rendah, di mana kawasan air yang rendah tu air sikit tapi zat terlarut dia banyak, glukosa dia banyak dan merentasi membran separa telap. Jadi maksud dia macam ni gambar dia. Jadi kamu kena salin. Okay, membran setara telap ni kepada air tetapi tidak telap kepada zat terlarut. Seperti molekul sukrosa, iaitu sejenis gula. Okey, kita tengok ni. Ini adalah membran separa telap. Dia bagi analogi. Okey, ni tengok ni. Ini membran separa telap. Membran separa telap ni dia hanya membenarkan air sahaja untuk transfer. Dia tidak akan membenarkan zat terlarut pergi ke kawasan sebelah. Jadi proses osmosis ni dia bergerak dari, maksudnya molekul air yang banyak, kawasan kepekatan molekul air yang banyak, mana kawasan A ke kawasan B yang banyak air? Kawasan A lah lagi banyak air berbanding zat terlarut kan. Jadi pergerakan osmosis ni pergerakan molekul air yang banyak
pergi ke kawasan molekul air yang sikit. Sini molekul air yang sikit tapi zat terlarut dia banyak. Jadi dia meresap masuk melalui membran separa telap. Apa yang transfer? Hanya air sahaja. Zat terlarut tidak akan ditransfer. Sebab pergerakan osmosis ni dia bergerak, iaitu air akan bergerak dari kawasan yang banyak pergi ke kawasan yang sikit, iaitu kawasan berkepekatan tinggi air ke kawasan berkepekatan rendah air. Okey, yang beza dia zat terlarut kawasan kepekatan tinggi ni, air tinggi, dia zat terlarut dia sikit. Yang ni zat terlarut dia banyak. Tapi zat terlarut tu tidak dapat ditransfer. Okey, itu cara proses osmosis. Nak faham cara proses osmosis. Jadi, apa yang berlaku pada sel pengawal, okey, dekat sini. Yang ni yang bersalin. Proses osmosis pada sel pengawal ni, apabila terdapatnya cahaya, sel pengawal ni menjalankan fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Jadi sel pengawal ni akan terbuka lah untuk menerima cahaya apa semua tu. Lepas tu menerima karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa. Lepas tu kepekatan glukosa dalam sel pengawal meningkat. Jadi banyaklah makanan. Glukosa ni banyak dalam tu. Okey, jadi dan menyebabkan air meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Bila sel pengawal masuknya, bila glukosa ni banyak, dia perlukan air. Jadi air ni akan masuk ke dalam sel pengawal. Okey. Oleh itu sel pengawal menjadi segah dan membengkok. Membengkok, segah dan membengkok. Sebaliknya pada waktu malam, hari yang panas atau hari yang panas, air meresap keluar daripada sel pengawal. Juga secara osmosis menyebabkan sel pengawal menjadi flasid dan lurus. Apa maksud flasid dan lurus? Dia macam ni gambar dia. Okey ni. Oh, lupa bahagian ni kamu kena salin. Okey, kat sini penerangan dia. Kamu tengok ni. Okey, pada berlakunya siang, iaitu adanya proses fotosintesis, dia akan menerima air daripada luar. Dia akan ambil air daripada xylem, laluan air daripada akar tu masuk ke dalam sel pengawal ni. Jadi sel pengawal ni akan menjadi segah dan bengkok. Bila segah bengkok, maksudnya liang stoma akan terbuka, menyebabkan proses pertukaran gas mudah untuk berlaku. Waktu siang, cahaya matahari diterima. Lepas tu, sel pengawal ni akan melakukan fotosintesis. Dia menerima air daripada luar, daripada laluan xylem masuk ke dalam sel pengawal. Sel pengawal akan menjadi bengkok dan segah, menyebabkan liang stoma terbuka. Bila liang stoma terbuka, menyebabkan boleh berlakunya pertukaran gas. Tapi pada waktu siang juga, kalaulah ada cuaca yang terlalu panas, suhu yang terlalu tinggi, okey, dekat sini apa yang berlaku? Air akan maksudnya pada waktu tu air akan terkeluar dengan banyak sebab suhu luar tu lebih panas kan. Jadi tumbuhan perlukan air untuk dibebaskan, untuk menyejukkan badan. Macam kita lah berpeluh untuk mengeluarkan dia air. Kalau tumbuhan pula dia akan melakukan proses, kalau tumbuhan pula dia akan melakukan proses transpirasi yang pernah kita belajar semasa tingkatan 1 ke tingkatan 2 cikgu dah lupa dah. Jadi proses transpirasi ini dia akan menyejukkan tumbuhan untuk mengelak daripada kepanasan. Jadi bila dia menyejukkan tumbuhan, jadi pada masa sama tumbuhan akan kehilangan air. Tengok, jadi kawasan ni akan jadi kecut kan, sebab air keluar. Jadi kawasan air ni dia bergerak dari kawasan kepekatan tinggi ke kawasan pekatan rendah. Bila air dah transfer keluar, apa yang berlaku, sel pengawal ni akan menjadi flasid dan lurus. Dia akan mengecut, dia akan tertutup lah. Liang stoma akan tertutup. Jadi liang stoma ni akan mengelak daripada terbuka lagi untuk mengelak air lebih banyak terbebas keluar. Itulah cara sel pengawal tu berfungsi disebabkan oleh proses osmosis, iaitu proses pergerakan air.
daripada air masuk untuk dia jadi segar dan bengkok supaya liang stoma dia terbuka, dan bila cuaca terlalu panas atau waktu malam dia akan bebaskan air. Okey, untuk bebaskan air, bila bebaskan air liang stoma akan tertutup. Pada waktu malam pun dia akan bebaskan air. Pada tumbuhan ni pada waktu malam lebih banyak melakukan transpirasi ni. Okey. Yang kita pernah belajar semasa sekolah rendah dulu. Sekolah rendah pula. Tingkatan 1 dulu. Okey. Kepentingan persekitaran. Jadi maksudnya yang ni kamu boleh lukis. Minta maaf. Yang ni kamu boleh lukis. Yang ni kamu kena salin. Yang ni tak perlu. Cuma ni penjelasan sahaja. Okey, yang ni pula. Ya, perlu salin. Tak perlu lukis. Yang cikgu tanda tu sahaja. Okey, itu sampai situ. Last, kita nak habis dah slide. Okey, kepentingan persekitaran yang tidak cemar untuk kemandirian tumbuhan. Apa maksud kemandirian ni? Kemandirian ni lebih kepada kelangsungan hidup. Maksudnya tumbuhan tu macam mana nak teruskan hidup supaya dia tidak pupus. Jadi tumbuhan perlukan persekitaran yang tidak kotor. Persekitaran yang terutamanya udara tidak tercemar amat penting untuk menjamin tumbuh-sarang dan kemandirian tumbuhan. Tak perlu salin. Okey. Kesan jerebu dan debu pada dan habuk terhadap kemandirian tumbuhan. Sekiranya keadaan berjerebu berhabuk, udara tercemar memudaratkan tumbuh sarang dan kemandirian tumbuhan. Ini kamu boleh salin. Selain mengurangkan cahaya matahari untuk sampai. Kenapa cahaya matahari sampai? Okey, dia macam ni. Bila bumi kita ni, lapisan atas dipenuhi, lapisan kita punya atmosfera dah dipenuhi debu. Dan juga benda-benda yang partikel-partikel yang tebal mengelak daripada cahaya matahari boleh tembus. Jadi bila cahaya kurang untuk masuk dalam bumi, tumbuhan tidak dapat buat fotosintesis. Tumbuhan akan mati. Macam tu dia. Okey. Jadi debu yang habuk tu juga akan terenap dalam liang stoma menghalang pertukaran gas dan juga tumbuhan. Maksudnya debu ni juga boleh masuk ke dalam liang stoma mengelak daripada pertukaran gas berlaku. Itu dia. Kesan gas berasid dalam tumbuhan terhadap kemandirian tumbuhan. Gas yang biasanya gas berasid ni dibebaskan oleh kilang-kilang pembuatan lah. Di mana antara gas berasid adalah sulfur dioksida dan juga nitrogen dioksida. Ni boleh menyebabkan hujan asid. Yang ni kita pernah belajar dalam topik udara. Okey, hujan asid membunuh sel tumbuhan menyebabkan tanah berasid. Kurang subur salin yang ni. Tumbuhan tidak dapat hidup dalam tanah yang berasid. Hal ini mengurangkan hasil pengeluaran pertanian. Okey. Antara pencegahan pencemaran. Okey, macam mana kita nak mencegah dia? Mengharamkan pembakaran terbuka, menghadkan bilangan kenderaan. Jadi kita menggunakan kenderaan yang berkongsi ataupun kenderaan awam. Menggalakkan penggunaan tenaga alternatif seperti tenaga suria yang tidak mencemarkan udara. Tenaga eko lah kita panggil, tenaga hijau. Okey. Sampai situ sahaja untuk topik ni. Next minggu kita akan masuk topik bab 3, pengangkutan. Salam.